Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Pahang, yang mana pada perlawanan ni Pahang menang 2-1. Dan ini bermaksud Kedah tiada lagi peluang untuk muncul juara Liga Super pada tahun 2020. Dan perkara ini juga membolehkan JDT dinobatkan sebagai juara Liga Super pada tahun 2020 ni. Sebab apa? Sebab kalau atas kertas, secara logiknya JDT kemungkinan besar akan menjadi juara, kecuali dua game yang last ni mereka kalah. Dan jika dua game ni mereka kalah, Perak menang dua game selepas ni dengan jaringan lebih daripada 14 gol, maka baru Perak boleh jadi juara. Tetapi perkara itu atas kertas adalah mustahil. Jadi saya rasa memang Johor Darul Takzim adalah juara untuk tahun 2020. Okey, kita balik kepada ulasan Kedah lawangan Pahang. Kita mula dengan kekuatan pasukan Pahang. Okey, pasukan Pahang semalam bermain dengan sangat-sangat cemerlang apabila mereka bermain dengan all out, bermain dengan mati-matian kan. Sebab apa? Sebab mereka tahu kalau mereka kalah game ni, mereka rasa macam tercabar sikit mereka punya kecemerlangan kan. Sebab sebelum ni kita nampak Pahang adalah sebuah pasukan yang struggle selepas Liga disambungkan kan. Yang mana pada perlawanan sebelum ni pun mereka seri lawan Felda kan. Tiba-tiba mereka menang lawan Kedah. Jadi mereka perlukan satu momentum dan satu kemenangan untuk meningkatkan balik moral mereka. Jadi pada perlawanan semalam, mereka bermain dengan high pressure, tekanan yang tinggi kepada pasukan Kedah. Yang mana kita dapat lihat barisan tengah Pahang memang mengawal keadaan tengah dengan sangat baik. Dan juga barisan serangan Pahang melakukan high pressure ke barisan pertahanan Kedah dengan sangat baik. Terutamanya pemain utama mereka yang bermain di sayap kiri, iaitu Faisal Halim. Yang mana pada perlawanan semalam, saya boleh katakan Faisal Halim adalah man of the match apabila dia banyak mengucak-kacirkan pertahanan Kedah dan dia juga yang menggerakkan serangan bagi pasukan Pahang. Yang mana gol yang terhasil oleh Nik Sharif adalah melalui gerakan yang dicipta oleh Faisal Halim. Jadi kita perlu take a bow ataupun bagi satu penghormatan kepada Faisal Halim disebabkan kesungguhan dia dan rakan pasukan dia yang membolehkan Pahang menang semalam. Itu adalah satu kunci kemenangan kepada Pahang, bermain dengan high pressure dan mempunyai pemain yang betul-betul bersungguh-sungguh dan bermatian-matian untuk menang pada perlawanan semalam. Yang kedua, Pahang lebih mendominasi di bahagian pertahanan, yang mana mereka banyak menggunakan fullback mereka kan untuk melakukan serangan seperti Fazli Mazlan, Ardinesh. Pemain-pemain inilah yang menggerakkan serangan di bahagian sayap kanan dan juga di bahagian fullback. Jadi mereka banyak melakukan overlapping, mereka banyak membantu serangan bagi Pahang, yang mana boleh mengucap-kacirkan pertahanan Kedah pada perlawanan semalam. Untuk bahagian tengah Pahang yang diketuai oleh Azam Aziz dan Adam Reed, memang dua player ni agak mendominasi di bahagian tengah dengan hantaran-hantaran yang kreatif, dengan hantaran-hantaran jauh yang tepat, hantaran pendek yang menarik. Inilah yang membolehkan Pahang lebih mendominasi pada perlawanan semalam walaupun bermain dengan high pressure. Sebab apa? Sebab mereka ada gandingan di tengah yang mantap. Seorang boleh defensif, seorang boleh attacking, iaitu Adam Reed lebih kepada defensif dan Azam Aziz lebih kepada attacking. Yang mana kalau kita lihat semalam, Azam Aziz ketika melakukan high pressure, dia boleh dapat peluang untuk jaringkan gol di awal minit permainan. Tetapi sayang, apabila dia berjaya merampas bola pada Renan Alves, percubaan dia pula tersasar sikit keluar daripada palang gol. Itu adalah kelebihan Pahang. Mereka mampu bermain dengan high pressure, high tempo, yang mana player-player dia tak penat. Yang mana mereka memang all out semalam daripada first half sampai lah second half. Mereka bermain dengan matian-matian sebab mereka nak menang perlawanan semalam. Okey, untuk Kedah, apa yang saya boleh komen pada perlawanan semalam, kekurangan Kedah yang pertama adalah mereka tak cukup kreativiti di bahagian tengah. Yang mana kita dapat lihat Kedah jarang menggunakan bahagian tengah untuk melancarkan serangan. Sebaliknya, mereka hanya menggunakan bahagian kanan dan kiri padang untuk melancarkan serangan dengan menggunakan Hadin dan juga Azamuddin Akil bagi melancarkan serangan. Tetapi benda itu berjaya membuahkan hasil juga. Tetapi membuahkan hasil itu adalah melalui counter attack, bukannya melalui build up yang cantik kan. So, saya rasa Kedah boleh memperbaiki apabila mereka ada seorang yang kreatif di bahagian midfield untuk melancarkan serangan tanpa mengharapkan sisi padang sahaja kan. Jadi pada perlawanan semalam, saya nampak kurangnya kreativiti bagi player-player Kedah. Tetapi benda ni boleh diimprove untuk next game kan. Sebab apa? Sebab gandingan Badrul dan juga Fazrul Daniel itu dah bagus. Cumanya untuk next game mereka boleh tingkatkan lagi persefahaman dan juga hantaran-hantaran yang menarik. Yang kedua, apa yang saya nampak kelemahan Kedah adalah mengenai ketenangan dan juga masa dalam mengawal bola.
saya nampak pemain Kedah, mereka tak ada ketenangan ataupun mereka dapat bola, mereka nak mencari Kipre dan Kepoh terus di bahagian hadapan. Yang mana mereka tergesa-gesa membuat long passing untuk mencari Kipre dan Kepoh. Yang mana dua orang ni saja kat atas, tiba-tiba dua orang ni nak attack, mereka bagi long passing, tak ada orang nak backup kan. Jadi itu adalah salah satu punca juga sepatutnya Kedah lebih tenang dalam mengawal bola lebih lama. Jadi bila mereka boleh kawal bola lebih lama, mereka ada lebih keyakinan untuk melancarkan serangan dengan atur cara yang lebih baik Bila orang boleh kawal bola lama, dia rasa confident, level keyakinan dia tu tinggi, level confident dia tu lagi naik Jadi mereka tak ada masalah untuk melancarkan serangan daripada build up yang sangat lawa jika mereka mampu mengawal bola dengan lebih lama dan konsisten. Jadi itulah punca dia Kedah kalah. Yang ketiga, saya nampak ketimpangan di bahagian back kanan apabila Fikri Talib. Bukannya dia tak bagus, dia bagus. Tetapi kita tahu Fikri Talib ni player yang muda lagi. Dia perlukan minit permainan untuk meningkatkan dia punya mutu permainan Tanpa Rizal Ghazali semalam, Faisal Halim dengan mudahnya boleh kalahkan Fikri Talib tu. Sebab apa? Sebab kita dapat lihat Fikri Talib dia bermain dengan Faisal Halim, yang mana pada perlawanan semalam Faisal Halim yang banyak memberi masalah kepada pertahanan Kedahan. Jadi saya rasa tanpa Rizal Ghazali juga Kedah hilang seorang tonggak yang dikenali sebagai Rita Kebai tanpa jantung untuk pasukan Kedahan. Itulah yang saya boleh nampak. Jadi untuk next game, Kedah boleh tingkatkan prestasi mereka dengan bermain dengan tenang dan kawal bola dengan lebih lama untuk melancarkan gerakan yang menarik daripada dapat bola nak terus nak attack dengan cari Kepoh dan Kipre Sebab apa? Sebab bila kita boleh kawal bola lama, confidence kita tinggi, kita boleh aturkan game tu dengan menarik dan kita boleh lancarkan serangan yang mana kita boleh baca game pihak lawan dengan mudah. Secara rumusannya pada perlawanan semalam, memang Pahang lebih mendominasi disebabkan mereka bermain dengan high pressure, iaitu tempo gameplay yang sangat tinggi. Daripada first half sampai second half, mereka memang bermain matian-matian. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.